Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi murid-murid. Selamat pagi murid-murid. Kelas 5 best tari yang disayangilah. So alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi. Setelah kita hari Selasa hari tu cuti kan? Cuti merdeka kan? Okey tak cuti? Seronok tak mencuti? Okey tak cuti kamu? Seronok kan? Tak ada kelas kan? Jadi saya pun seronoklah juga dapat bercuti. Jadi kita alhamdulillah bersyukur pada Allah sebab apa kita dapat jumpa buat kelas, sebab kita buat majlis ilmu ni secara Google Meet ni, secara Google Meet dalam hari Jumaat yang penuh barakah ni. Dan pagi Jumaat ni kat tempat saya ni mendung. Kat tempat kamu panas ke? Kat Penang panas ke? Pagi ni. Ke cerah? Cerah. Cerah. Tempat saya ni mendung sejuk-sejuk ni. Alhamdulillah mungkin diberkati Allah dan dirahmati. Jadi alhamdulillah kita juga patut bersyukurlah kamu dapat masuk Meet ni. Mungkin orang lain tu tak dapat masuk tu mungkin kerana masalah internet dan sebagainya. Jadi kamu ni diberikan peluang, diberikan rezeki oleh Allah untuk secara langsung kita belajar hari ni. Okey, macam biasalah hari ni sebelum kita mulakan pengajaran kita, marilah kita marilah kita bersama-sama membacakan doa belajar. Okey, boleh baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, alhamdulillah. Terus macam belajar, semoga kita punya pengajaran hari ini, majlis ilmu kita hari ini diberkati oleh Allah dan kamu mudah untuk faham serta mendapatkan ilmu hari ini. Okey. Kita sambung. Okey, saya nak tanya kamu. Ingat tak subjek topik apa kita belajar minggu lepas hari Jumaat? Solat Jumaat. Bagus Fajian. Pandai Aisyah Sofia, solat Jumaat. Dan Fajil kata tadi syarat sah. Okey, betul. Syarat sah dan syarat apa tadi satu lagi? Saya belajar dua. Tiga lah sebenarnya. Syarat sah. Lagi apa? Lagi apa? Fadlian, tak jelas. Siapa yang boleh jawab? Syarat sah. Lagi syarat apa lagi kita belajar? Ada dua syarat. Syarat sah. Fadlian? Siapa nak jawab? Tak ada siapa. Okey, syarat sah. Syarat wajib. Dan niat. Niat sebelum kita solat Jumaat. Jadi kita ada belajar 3 benda tu. Jadi saya harap kamu ingatlah. Okey, teruskan. Jadi kita sambung lagi hari ni. Sebab apa topik ni banyak sikit benda. Dan kita ada dalam setengah jam je. Sebab tu dah kita buat banyak-banyak part. Ni yang part ketiga lah. Untuk tajuk ibadah iaitu Jumaat penuh berkat, penuh barakah. Okey, kita tengok di mana hari Jumaat ni memang kita tahulah banyak dia punya kebaikan dan dia punya keberkatan dia, sebab ni kan Sayyidul Ayyam, iaitu penghulu segala hari. Okey, kita tengok sini niat solat Jumaat. Mungkin ada yang tak ingat, ada yang ingat. Jadi niat ni macam hari tu saya cakap, dia lebih kurang je macam kalau kita nak solat Zuhur. Just kita tukar solat Jumaat 2 rakaat dengan makmuman, itu je. Jadi saya nak minta Aidil bacakan niat ni boleh? Aidil ada. Aidil ada? Ada. Okey, bacakan. Boleh bacakan yang Arab. Yang Arab tu tak boleh Ya. Yang Arab ni boleh bacakan tak? Saya tak ada cara, Ustaz. Okey, boleh bacakan yang maksud dia dulu. Yang maksud dia tu. Soleh Fadu Okey. Jumaat Atira Ataini. Okey. Makmuman. Okey. Lillahi ta'ala. Okey, maksudnya? Sahaja aku sembahyang fardu Jumaat 2 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Terima kasih Aidil. Okey, bagus. Jadi kalau
kamu tak boleh nak baca dia punya Arab, kamu boleh baca je dia punya Melayu dia. Okay, contohnya mudah lah. Sahaja aku bersembahyang. Sembahyang apa? Sembahyang apa? Fardu Jumaat. Jadi solat Jumaat ni dia bukan solat sunat. Macam kita kalau kita niat ada untuk solat sunat, apa usolli sunnatal apa-apa. Jadi solat Jumaat ni dikira solat fardu. Sebab apa? Dia wajib untuk setiap hari Jumaat. Dia ada kefarduan dia. Berapa rakaat? 2 rakaat dan kita ni mengikut imam. Jadi ataupun kita tulis makmuman je. Kita tulis apa 2 rakaat apa menjadi makmum kerana Allah Taala. Itu senang je solat Jumaat. Dia punya niat. Okey. Kita teruskan. Okey, untuk hari ini untuk objektifnya saya harap yang pertama kamu dapat menyatakan 2 daripada lebih apa paling kurang lah 2 daripada 10 perkara ataupun amalan sunat sebelum solat Jumaat. Dan yang kedua, saya harap kamu boleh menyatakan 2 perkara yang dilarang ketika sebelum mendengar khutbah Jumaat. Jadi kita akan belajar 2 benda iaitu amalan sunat dan perkara yang dilarang ketika mendengar khutbah. Okey, kita tengok yang pertama iaitu amalan sunat sebelum solat Jumaat. Okey, saya nak minta Nur Adilah tolong bacakan amalan sunat ni. Nur Adilah ada ke? Ada Ustaz. Okey, tolong bacakan. Memotong kuku. Okey, lagi? Memotong atau mencabut bulu-bulu di badan. Okey, lagi? Mandi sunat Jumaat. Alhamdulillah, terima kasih Nur Adilah. Jadi kita yang pertama kita ada 3 perkara dulu. Ini 3 perkara yang pertama lah. Iaitu yang pertama kita perlu potong kuku sebelum kita solat Jumaat. Jadi macam biasa kalau macam saya kecil-kecil atau kamu sekarang ni lah. Memang kalau kita sebelum solat Jumaat ni mesti mak ayah kita suruh kita potonglah kuku dulu. Benda ni sunat, dapat pahala. Jadi amalan sunat ni amalan yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita lakukan. Jadi bila kita lakukan perkara yang baginda lakukan, insya-Allah confirm kita dapat pahala untuk perkara sunat. Jadi kalau kamu buat ni, potong kuku sebelum solat Jumaat, dapat pahala. Senang dapat pahala. Yang kedua ialah memotong bulu-bulu di badan. Contohnya kalau kita nak cukur, macam kalau lelaki boleh cukur misai, tapi kalau janggut ni sunat disimpan. Contohnya misai ni kita sunat cukur lah, cukur ketiak ke dan macam-macam bagi hari-hari. Itulah sebenarnya Jumaat kita potong segala bulu-bulu yang boleh panjang tu kita potong. Sebab apa? Ada satu mungkin kita panggil apa, satu nasihat lah, kita jangan bela bulu yang kat badan kita ni lebih 40 hari. Nanti syaitan akan menginap kat tempat bulu-bulu tu. Jadi kamu potong lah. Macam kamu mungkin bagi lelaki dan perempuan sekarang, macam kamu kan masih kanak-kanak yang belum, kita panggil apa, yang belum matang ataupun yang belum balik kan. Jadi mungkin bulu ataupun apa yang berada di badan kamu ni masih, hormonnya masih sikit lah. Tak macam kami ataupun orang dewasa yang sering potong misai, ketiak dan sebagainya. Jadi itulah kamu boleh buat jugalah kalau kamu ada. Dan yang seterusnya lah mandi sunat sebelum solat Jumaat. Jadi contoh pagi-pagi tu pun kamu boleh mandi sunat, dapat pahala. Okey, boleh faham setakat ni? 3 perkara ni. Faham. Ingat paling mudah potong kuku, memotong bulu yang berada di badan dan mandi sunat Jumaat. Okey. Seterusnya, sekejap. Okey, bagus tadi Aisyah Sofia. Okey, tolong bacakan yang 6 seterusnya. Ini 3 perkara lagi. Apa dia? Aisyah Sofia, tolong bacakan. Memakai pakaian terbaik. Memakai wangi-wangian. Bersegera ke masjid. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih Aisyah Sofia. Jadi untuk perkara yang keempat, amalan sunat sebelum solat Jumaat, iaitu kita pakai pakaian yang terbaik untuk kita pergi ke solat Jumaat. Contoh macam saya lah, kita pakai baju Melayu yang baru, yang dibasuh. Pakaian terbaik kita. Sebab apa? Kita nak menghadap Allah. Itulah Rasulullah pun buat perkara ni. Sebelum baginda solat Jumaat, mesti baginda pakai pakaian terbaik, jubah dan sebagainya. Dan yang seterusnya kita pakai wangi-wangian. Lelaki, perempuan jangan pakai wangi-wangian kan. Lelaki sebelum solat Jumaat pakailah yang tu.
Ada yang malaikat subuh lah, apalah nama wangi kan. Tak buka masjid kadang ada yang bagi percuma kan. Orang pakai lah, tu wangi, pasti wangi. Kita nak solat ni. Lepas tu dan yang seterusnya kita bersegera ke masjid. Okey, kita ada yang baru masuk. Siapa create mana dia? Yang seterusnya lah kita bersegera ke masjid. Jadi kalau mungkin kalau Zuhur pukul 1.30, mungkin dalam satu suku pukul 1 kamu dah boleh pergi ke masjid. Jadi kalau masjid tu kamu boleh bolehlah kita buat solat dan baca Quran dan sebagainya. Okey, selamat datang Kriedina. Siapa Kriedina ni? Boleh saya tahu nama murid? Kriedina. Boleh saya tahu ni muridnya siapa ya? Hello Kriedina. Ada ke Kriedina ni? Allah tak dengar kan? Tak dengar tak suara saya yang lain? Yang lain dengar kan? Dengar. Dengar kan? Kriedina. Kriedina. Okey, tak apa. Mungkin dia ataupun lag ataupun ada buat lain. Kita apa? Kita tengok yang seterusnya. Okey, ini adalah dari 4 perkara yang keempat, kelima dan yang keenam. So kamu dah tahu ada 6 perkara amalan sunat, iaitu pakai terbaik, wangi-wangian dan segera ke masjid. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, Aidil. Aidil bacakan ni. Aidil. Allah Kriedina. Ustaz. Okey, boleh bacakan ni. Iktikaf di dalam masjid. Okey. Salat sunat tahiyatul masjid. Alright. Banyakkan membaca Al-Quran. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Aidil. Okey, untuk perkara yang ketujuh. Okey, jap. Kriedina. Siapa ya Kriedina ni? Boleh saya tahu nama muridnya? Murid 15 hari. Siapa Kriedina ni? Hello? Allah, okey tak apalah. Okey, untuk perkara yang ketujuh iaitu itikaf dalam masjid. Maksud itikaf ni maksudnya kita duduk. Kita macam buat, kita berniat kita nak itikaf, kita nak duduk, kita nak buat ibadah dalam masjid. Maksud sebab itulah kita kena datang awal. Kita datang pukul 1, kita dah niat itikaf dah. So kita lah buat solat itikaf ke, solat sunat itikaf dan sebagainya. Ustaz, apa? Itikaf ni dia macam, sekejap saya tengok balik Itikaf Itikaf. Maksudnya itikaf ni kita ni berhenti, kita ni diam di dalam masjid dengan semata-mata ni kita niat kita nak beribadah kepada Allah. Jadi macam itulah maksud itikaf. Contoh itikaf ni kita kena datang awal masjid, kita duduk, kita datang awal, kita niat itikaf, kita niat kita nak duduk diam dalam masjid tu, di rumah Allah tu, dan kita diam tu semata-mata kita nak beribadah kepada Allah. Jadi itikaf ni banyak perkara lah, kita boleh solat sunat, baca Quran, selawat dan sebagainya. Itulah iktikaf. Maksudnya kita akan datang ke masjid awal dan kita nak niat lah, kita nak duduk diam, buat ibadah dan sebagainya. Itulah iktikaf. Okey, boleh iktikaf, boleh faham iktikaf? Itulah iktikaf masjid. Okey. Dan seterusnya adalah solat sunat tahiyatul masjid. Ni kalau kamu datang awal lah sebelum azan yang pertama tu. Sebelum azan tu sementara kamu tengah tunggu-tunggu nak sebetul ready untuk azan, kamu datang masjid, kamu niat iktikaf dan niat kamu niat solat sunat tahiyatul masjid. Jadi solat tahiyatul masjid ni maksudnya kamu solat apabila kamu datang ke masjid. Bila-bila pun lah. Sebab kamu nak solat zuhur pun pastikan kamu utamakan pastikan kamu datang awal lah. Tapi kalau kamu dah datang dah ada solat dah azan pertama tu itu tak boleh lah sunat lah. Itu maksudnya kamu dah solat sunat sebelum zuhur. Itulah solat sunat tahiyatul masjid. Kita kena banyakkan apa ni? Banyakkan membaca Al-Quran. Jadi kalau kamu datang masjid tu bawa phone yang ada apps Al-Quran atau bawa Quran, bolehlah baca. Tak perlu kamu banyak selawat. Kalau tak bawa apa-apa, banyakkanlah selawat. Ketika semua tunggu-tunggu tu niat iktikaf, lepas tu sama lawat. Itulah ibadah juga. Alhamdulillah. Okay, boleh setakat ni Boleh tiga perkara ni. Iktikaf, solat sunat tahiyatul masjid dan baca Al-Quran. Okey, boleh ya? Boleh. Alright. Kita tengok yang terakhir, yang ke-10. Okay, ingat ada 10 perkara amalan sunat ni. Kalau kamu dah hafal juga tak apa. Okey. Nur Fadlian. Boleh bacakan tu yang ke-10 tu.
Nur Fadlian? 10 dia mendengar khutbah. Okey. Fadlian, kamu boleh baca Arab kan? Boleh baca Jawi kan? Daripada Abu Alhamdulillah. Hurairah bahawa Okey. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maksudnya Okey. sesiapa yang mandi pada hari Jumaat Sebagaimana? sebagaimana mandi Junub. Mandi junub. junub lalu berangkat ke masjid lebih awal sehingga mendapat saf yang pertama, maka seolah-olah dia telah mengorbankan seekor unta. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Nur Fadlian. Bagus Nur Fadlian boleh baca Jawi kan. Okey, riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kita tengok bila yang terakhir ialah kita diam mendengar khutbah. Maksudnya bila ada khutbah tu, khutbah pertama dan khutbah kedua, ada dua khutbah. Kamu duduk diam mendengar khutbah tu. Kamu jangan bising, bersembang, tidur dan sebagainya. Itulah amalan sunat sebelum solat Jumaat. Okey, dan Fadlian tadi telah baca satu hadis, satu dalil berkenaan amalan sunat, di mana dalam hadis tu Rasulullah bersabda, Rasulullah cakap sendiri, siapa yang mandi pada hari Jumaat, bila sebelum Jumaat tu dia mandi sebagaimana mandi junub. Okey, mandi junub ni maksudnya kalau kamu mandi hadas ketika kamu berhadas besar. Hadas besar ni apa? Contoh kalau kamu bermimpi, maksudnya keluar air mani kamu, itulah dia mandi junub. Kamu nak bersihkan diri kamu. Dan kamu dah mandi junub, kamu berangkat ke masjid lebih awal tadi. Kan tadi ada perkara kita tengok bersegera ke masjid. Kamu pergi awal masjid. Itulah memang Rasulullah pun sendiri sabda. Maksudnya memang itu perkara sunat, itulah dalil dia. Dan kamu berangkat ke masjid lebih awal sehingga mendapat saf yang pertama. Jadi kamu datang awal masjid, kamu terus duduk saf yang pertama kalau tak ada orang lah. Dan sekarang PKP kan, mungkin dia dah had saf tu. Kalau kamu dapat saf pertama, pergilah saf pertama. Dia akan pergi saf pertama, maka Rasulullah cakap apa? Seolah-olah ni kamu ni telah mengorbankan seekor unta. Jadi besar pahala kamu lah sebab kamu dah korbankan seekor unta ni. Berdasarkan hadis Rasulullah ini sendiri. Okey, jadi tengoklah, ingat 10 perkara amalan sunat tadi. Okey, boleh ingat tak? Kalau tak boleh ingat, boleh ingat 2 je. Boleh Boleh tak semua? Boleh. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi saya tak minta banyak pun. Daripada 10, kalau bagus ingatlah 10. Tapi kalau untuk kita objektif, saya harap kamu boleh ingat 2 atau lebih daripada 10 perkara amalan sunat. Okey, nanti saya akan bagi kamu latihan lah untuk kamu jawab. Saya harap ingatlah perkara sunat. Jadi perkara sunat ni pun janganlah kamu ingat je, kamu amalkan juga, kamu praktiskan dalam kamu punya kehidupan. Jadi sekarang ni hari Jumaat, nanti habis kelas nanti bolehlah kamu potong kuku, mandi, apa lagi macam-macam tadilah yang ingat 10 perkara tu. Boleh semua ya? Yang penting lelaki lah, sebab lelaki kan solat Jumaat. Kalau perempuan alhamdulillah lagi bagus lah kalau buat potong kuku dan sebagainya. Okey. Kejap, Kredina ni ada tak? Aduh, saya tak boleh nak kena pasti siapa ni. Tak apalah, okay. Kita sambung. Allah, nak habis masa ni. Okey, so saya sambung. Okey, ni lepas ni sikit je tajuk dia. Okey, kita tengok perkara yang dilarang ketika mendengar khutbah Jumaat. Jadi, ketika ada amalan sunat, ada juga perkara-perkara perbuatan yang dilarang. Tak boleh buat lah ketika kita ni dengar khutbah Jumaat. Ingat, dengar khutbah lah. Okey, yang pertama. Siapa nak baca yang pertama ni? Okey, Aidil. Yang pertama je. Baca yang pertama je. Bercakap-cakap ketika khutbah. Okey, terima kasih Aidil. Okey, yang pertama ialah bercakap-cakap ketika khutbah. Jadi kan tadi ada amalan sunatnya lah kita kena diam ketika khutbah. Sebab apa? Kalau kita cakap-cakap ni dilarang lah. Boleh jadi amalan kita mendengar khutbah tu mungkin tak diterima oleh Allah. Sebab mendengar khutbah ni kan salah satu syarat sah solat Jumaat. Jadi kalau kita tak dengar khutbah, tak sah lah solat Jumaat kita. Sebab itulah kita jangan bercakap-cakap, bersemak ataupun sebagainya yang melibatkan mulut lah perkataan. Okey, yang kedua. Fadlian, yang kedua je.
Bermain telefon. Alhamdulillah, terima kasih Fadlian. Jadi bermain telefon ni memang khusus untuk zaman sekarang lah. Kalau dulu kan zaman Nabi kan memang tak ada telefon. Di zaman sekarang ni memang kalau contoh kalau budak-budak muda bawa phone kan, pergi solat Jumaat tu dia main telefon. So tak bagus lah. So kalau mungkin lelaki yang pergi solat Jumaat, kita jangan bawa phone. So tinggallah semua perkara di rumah, kita kita fokus kepada khutbah Jumaat. Kita dengar apa topik yang khatib tu ceritakan. Kadang topik tu bagus juga. Topik tu nak mengingatkan kita pada akhirat dan sebagainya. Okey, yang seterusnya Aisyah Sofia, yang ketiga je. Bermain dan bergurau. Okey, terima kasih Aisyah Sofia. Jadi inilah bermain dan bergurau. Contoh kalau budak-budak lah, ni selalu budak-budak. Kalau yang dewasa jarang lah. Contoh kalau saya tengok dulu kat tempat saya ni ada yang budak-budak main kat belakang, main kecor-kecor lah, apa-apalah. Jadi itulah tak dilarang lah. Tapi kalau budak-budak kan tak apa, mereka belum balik. So tak apalah, mereka pun belum batang lagi. Tapi kalau yang dewasa ni, datang-datang, main kat belakang, gurau lah, cucuk-cucuk kawan. Itu tak bagus lah. Lagi-lagi kita dengar khutbah. Kalau sebelum khutbah tak apa. Tapi kalau datang masjid awal tu, itikaf lah, buat ibadah dan sebagainya. Okey, dan yang terakhir, Nur Adilah. Tidur. Tidur. Jadi tidur ni sebenarnya dia, cara cakap kalau kita tidur dengan sengaja lah. Kalau kita sengaja tidur, kita memang datang, ketika khutbah tu, kita memang nak tidur. Itu memang dilarang lah. Tapi contohlah, benda ni kalau untuk lelaki sebenarnya kalau kamu masuk sekolah menengah nanti, contoh ideal kan, ideal seorang lelaki kat sini kan, atau dia kan solat Jumaat. Contoh ideal, okey dah habis sekolah rendah ni, kamu dapat masuk sekolah menengah. Sekolah menengah pula kamu dapat masuk asrama, yang asrama, atau kamu pergi solat Jumaat. Ni yang berlaku kepada sebanyak sekolah menengah lah. Bila solat Jumaat, kadang-kadang dia tak nak tidur pun. Tapi bila dengar-dengar khutbah, tertidur. Itu mungkin kalau tak apa. Tapi kalau kamu niat memang datang tu, okey nak tidur, memang aku nak tidur, tak boleh lah. Tapi kalau bagusnya, kalau kamu nak elakkan tertidur ni, kamu datang awal, kamu dah selesai beribadah, mudah lah ambil solat tahiyatul masjid ke, baca Quran sikit, lepas tu kamu niat, okey sebelum khutbah ni aku nak tidur sekejap ke. Kamu minta kawan kamu, okey kejutkan nanti kalau dah khutbah. Itu tak apalah, kamu tidur sekejap. Itu kita dipanggil qailullah. Qailullah ni sunat, tidur sebelum zuhur. Jadi kalau ideal nanti ingat ideal. Kalau kamu dah masuk sekolah asrama nanti, buatlah perkara ni kan. Kadang-kadang sebab apa, sekolah asrama ni, dia budak-budak kan tidur, kadang-kadang tidur lambat tu nak kena bangun awal. Sebab nak ada prep bagai nanti. Nanti kamu tengok rasailah kat sekolah menengah nanti. Kalau lepas PKP lah, kalau dah sekolah dah buka. Jadi itu, tidur ni. Tidur ni dia ada dua keadaan lah. Kalau tak apa. Kalau niat memang datang-datang nak tidur terus, itu tak boleh lah. Dilarang. Okey, boleh. Ini kita ada 4 je perkara yang dilarang ni. Jadi kamu boleh ingat 2 daripada 4 pun, 2 lebih lah. 2 pun dan ke atas. Jadi jangan kurang daripada 2. Ingat 2 lah. Cakap ketuk-ketubah, main telefon, bermain gurau dan sebagainya. Okey, boleh semua ya setakat ni? Boleh. Okey, ada soalan tak? Ada soalan tak tadi? Tadi itikaf faham kan maksud itikaf dia? Okey, tak ada Fadlian ada, Fadlian, Aisyah Sofia, Nur Adilah, Aidil. Okey semua. Okey, jadi ni Kriya Dina ni, aduh tak tahu siapa ni. Dia tak jawab ni, tak reply ni. Tak apalah. Okey, jadi kita dah habis. Tak dah habis, mungkin ada lagi sikit tajuk tentang solat Jumaat. Tapi saya pun memang tengok saya ada 2 topik pun nak habis masa dah. Dia memang tak cukup masa lah. Jadi tak apa, mungkin nanti minggu depan ke kita boleh sambung lagi. Okey, untuk ni ingat ada amalan sunat, 10 amalan sunat. Kamu boleh ingat, saya harap kamu boleh ingat 2 dan lebih. 2 lah paling kurang amalan sunat tu. Dan yang kedua ialah apa ni? Perkara yang dilarang ketika dengar khutbah. Ada sikit je perkara dilarang ni, ada 4 je. Kalau kamu boleh ingat 2, boleh. Kalau ingat 4 lagi bagus. Okey, nanti habis ni saya dah bagi latihan. Nanti kamu buat, hantar kamu punya markah. Sebab nanti dia markah terus nanti. Hantar kepada saya. Okey, boleh semua? Boleh ya? Boleh. Alhamdulillah. Jadi kalau kamu tak tahu pun, kamu boleh rujuk buku teks. Ataupun yang kat rumah kamu, ataupun saya ada bagi link buku teks digital tu. Muka surat berapa semua. Jadi nanti kamu boleh rujuk kalau kamu tak tahu. Ataupun kamu nak hafal balik. Okey, Alhamdulillah. Itu je lah. Okey, setakat ni Alhamdulillah, terima kasih. Boleh semua. Okey, sebelum habis ni saya nak tangkap gambar dulu, boleh tak?
Sekejap saya tutupkan stop presenting. Okey, boleh buka kamera ke tak? Yang boleh buka kamera? Yang boleh buka kamera, ideal boleh buka kamera tak kejap? Tak pakai baju tak apalah, lawak muka je. Yang boleh buka kamera, kejap je. Okey, ideal. Kejap je Okey, perempuan tak apalah, mungkin tak boleh buka kamera. Okey, ready Okey, 1, 2, 3. Okey, alhamdulillah settle. Okey, jadi baguslah semua. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada yang pertama Aidil, Nur Fadlian, Aisyah Sofia dan Nur Adilah. Dan lagi seorang ni Kredina ni. Saya ucapkan terima kasih jugalah. Saya harap dia murid kelas ni lah. Jadi terima kasih saya ucapkan kerana dapat masuk dan join Google Meet kita pada hari ni. Lagi-lagi pada hari Jumaat ni. Jadi insya-Allah kita akan jumpa lagi pada minggu depan. Hari apa nanti saya akan bagi tahu. Okey, boleh semua ya? Okey. Alhamdulillah. Jadi semua